Uh, okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peserta mentari di rumah anda pada hari ini. Okay, terima kasih kerana masih memberikan sokongan yang begitu baik sekali kepada program mentari di rumah anda. Pada hari ini kita akan berbincang satu topik yang saya rasa menjadi perhatian, mendapat perhatian yang sangat meluas lah di kalangan rakyat Malaysia, iaitu bunuh diri. Jadi kita banyak dengar berita mengenai kes-kes bunuh diri ataupun kes-kes cubaan membunuh diri. Jadi kita amat prihatin lah dengan kes-kes begini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus ke program kita. Saya dengan ini menjemput Dr. Hazrin untuk menyampaikan topik pada hari ini. Let's talk about suicide. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hafiz selaku kita punya moderator lah dan MC tetap kita pada setiap petang. Saya just nak tanya semua orang boleh dengar dan nampak ke slide yang saya cuba tunjuk ni? Kalau boleh saya minta tolong reply, cakap okay, alright, saya dah nampak. Okay, terima kasih kepada Nuha, Karim dan juga Ismano. Okay, so seperti biasa, terima kasih banyak-banyak sebab mendengar kita punya program mentari di rumah anda. So ni kita punya webinar yang kelima lah. Okay. Dan insyaAllah kalau kita terus dapat sambutan, kita akan consider untuk buat lagi lah di masa hadapan. Saya minta tolong pada semua orang, kalau boleh tolong mutekan mikrofon masing-masing. Okay, alright. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal suicide. Okay. Secara ini adalah topik yang memang menjadi perbualan lah di negara kita dalam masa seminggu, 2 minggu ni. Banyak kejadian-kejadian direkodkan dan kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh PDRM kan, statistik ini dikeluarkan oleh PDRM. 2019 ada 609 kes, 2020 ada 631, lebih kurang sama lah, naik sikit je. Tapi pada tahun ini 468 kes ataupun 3/4 daripada tahun sebelumnya kita rekodkan not even the first half of the year. Okay, maksudnya memang ada pertambahan peningkatan yang mendadak. Tapi saya suka nak ingatkan bahawa saya rasa nombor yang kita tengok ni adalah nombor yang memang sangat underreported. Maksudnya kita tak boleh nak capture jumlah sebenar orang yang suicide disebabkan oleh banyak faktor kenapa kita tak boleh nak capture. Dan ini nombor ni adalah nombor yang sebenarnya tidak menggambarkan realiti sebenar. Dia lagi ramai daripada ini sebenarnya. Contoh sebabnya kalau siapa yang tak tahu, pelakuan bunuh diri dekat Malaysia ni adalah dianggap satu perbuatan jenayah. Jadi bila dia perbuatan jenayah, banyak orang takut nak laporkan ataupun takut nak mengaku. Ini menyebabkan kita tak dapat nak capture data atau statistik. So nombor ni adalah nombor yang sikit lah. Saya ingat banyak lagi nombor yang kita tak tahu. Okay. Ini statistik yang dikeluarkan oleh PDRM. Kalau PDRM keluarkan ni, saya ingat mungkin dia adalah satu statistik forensik lah. Okay. Bila benda tu dah disahkan oleh PDRM sebagai perbuatan yang dilakukan oleh PDRM. Right. Okay. So kita patah balik sikit. Kita nak tengok suicide dari segi satu sudut sosial. Okay. Kita banyak bincangkan suicide ini dari sudut psikiatri kan. So, maksudnya
kalau jadi dia perbuatan suicide ni, kita selalu ingat maksudnya mungkin dia ada masalah mental. Tapi dalam kurun ke-21, ialah zaman sekarang ni, zaman moden ni, kita banyak tengok kes-kes psikiatri dari kacamata perubatan. Okay? Maksudnya yang rawat kes psikiatri pun adalah doktor, dan tempat dia rawat tu kat mana? Dekat hospital kan. Jadi ini menunjukkan bahawa bila berlaku suicide, kita dapat lihat bahawa masyarakat secara amnya diajar dan menganggap bahawa suicide ni adalah masalah perubatan, masalah yang doktor yang kena handle. Okay? Sebab tu dibawa ke hospital, maka ubat dan sebagainya. Okay? Tapi sebenarnya suicide ni telah dibincangkan oleh social scientist dah lama. Antara teori yang paling famous dan paling dan agak terkenal lah, yang diketengahkan oleh seorang sociologist daripada France bernama Emily Durkheim pada tahun 1897. 1897, maksudnya dah lebih dari 100 tahun. Okay. Mengikut Durkheim, dia cakap suicide ini adalah satu hasil daripada social disorganization ataupun disintegration. Di mana maksudnya suicide ni dia bukan berpunca daripada masalah mental specifically pada waktu tu masa dia pentadkan hasil kajian ni, tapi lebih kepada disebabkan oleh struktur masyarakat yang koyak. Maksudnya kita punya kesepaduan dalam masyarakat kita makin koyak. Okay? Dia dapat lihat benda ni pada waktu tu, pada kurun pada awal kurun ke-20 time tu, di mana France ataupun Eropah bergerak daripada satu masyarakat yang very communal ataupun sangat mementingkan masyarakat, kekitaan, duduk dalam satu masyarakat yang besar, kepada individualism, di mana semua orang masing-masing nak menegakkan hak sendiri, lebih prefer express dia punya individual rights and freedom. Okay? Ini membuatkan semua ahli masyarakat tu menjadi rasa terasing. Kita tanya-tanya apa tempat saya dalam masyarakat, dalam negara, dan ini membuatkan orang jadi makin tak terikat kepada negara, pada masyarakat dan sebagainya. Okay? Jadi ini membuatkan banyak orang rasa berseorangan. Diorang rasa macam kalau ditimpa kesusahan, aku seorang-seorang lah, maksudnya aku bukan lagi part of a larger community. Dan salah satu antara ada 4 jenis suicide yang diketengahkan oleh Durkheim: anomic, egoistic, fatalistic, and another one is altruistic. Yang saya ingat yang bertepatan dengan bila kita tengah kesusahan ekonomi akibatkan pandemik COVID-19, kita panggil sebagai anomic suicide, di mana ada perubahan ekonomi yang mendadak dalam masyarakat, banyak orang hilang pekerjaan, banyak orang susah. Ini membuatkan suicide ataupun kita yang bunuh diri ini dibuat sebagai satu cara untuk kita escape ataupun lepaskan diri daripada realiti yang menyakitkan. Okay. Benda ni bukan sahaja teori, tapi kita dapat lihat dan direkodkan dalam sejarah. Lebih kurang pada tahun 1920-an ke 1930-an, satu economic downturn dekat USA, dekat Amerika Syarikat, banyak orang susah, banyak orang hilang kerja. Dia orang dapat lihat peningkatan suicide yang sangat tinggi pada waktu tu bila ada kesusahan ekonomi. Dan juga pada tahun 1995 dekat Kobe, Jepun, lepas gempa bumi, banyak orang hilang ahli keluarga, bangunan musnah, hilang harta benda, peningkatan jumlah suicide. Okay. Kita boleh mungkin kita boleh simpulkan bahawa inilah jenis-jenis suicide, jenis anomic suicide lah. Okay. Jadi apa jawapan kepada bila orang buat suicide disebabkan oleh koyaknya fabrik masyarakat macam ni? Mengikut cakap Emily Durkheim, jawapannya adalah kita kena increase social integration. Maksudnya lagi kita rasa kita bersama dalam masyarakat, lagi susah sebenarnya kita nak commit suicide. Okey, itu sedikit daripada sudut sosial lah yang diketengahkan oleh Emily Durkheim. Okey, seterusnya. Okey, mengikut apa maksud suicidal behavior? Kita suka sebut suicide, bunuh diri kan. Dan kita tengok kawan kita toreh tangan, kita cakap, oh ni bunuh diri. Sebenarnya suicide ni, saya kalau ada satu cara saya nak cerita kat semua orang, dia bukanlah satu keadaan di mana ada atau tak ada, ataupun black and white lah. Dia wujud dalam satu spektrum ataupun continuum daripada the most extreme suicidal behavior sampailah hanya terdetik dalam kepala. Okay? So dalam mengikut satu tarikh yang dikeluarkan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, maksud suicidal behavior ni adalah a range of behavior
that include thinking about suicide, planning for suicide, attempting suicide, and the suicide action itself. So maksudnya sekecil-kecil berfikir, merancang, cuba dan juga termasuklah bila sesuatu dah berjaya sampai menyelamatkan nyawa lah. Okay? So tengok kat sini, dia continuum, okay? Daripada thoughts ataupun buah fikiran kepada action. So ada ideation, kemudian dia dah ada, mula-mula dia cuma fikir macam apa jadi kalau aku tak ada kat dunia. Maksudnya dia hanya terdetik macam tu saja. Apa perasaannya kalau tak ada kat dunia? Itu pun dah paling kecil. And then dia atas sikit mungkin dia akan terfikir, bagus kot kalau aku mati, tapi aku tak terfikir lagi cara. Then dia akan naik sikit lagi, dia akan terfikir cara. Contohnya macam aku nak beli racun ke, ataupun aku nak apalah preparation dia kan. Dan lah suicidal behavior. Akhirnya suicidal behavior ni masuklah dapat cuba melakukan suicide, sama ada berjaya selamatkan ataupun dia sendiri stop buat benda tu, ataupun tak berjaya selamatkan, masuk hospital tapi dah ada kecederaan. So benda ni memang berlaku dalam satu continuum. Okay. Dan juga kita kena bezakan antara non-suicidal self-injury versus suicidal self-injury. Kadang-kadang terdapat pelakon-pelakon mencederakan diri yang sebenarnya bukan sebentuk cubaan nak tamatkan nyawa. Maksudnya lebih kepada saya nak sakit, saya nak nak toreh tangan tu sebab ada sebab-sebab tertentu, tapi tak semestinya benda tu nak tamatkan nyawa. So ada beza dan ada kelainan dari segi cara kita nak handle benda tu. Okay. Kita tengok kat sini, banyak sebab kenapa seorang tu boleh melakukan suicide. Okay? Sebab yang paling banyak kita bincangkan adalah mental health problems, kan? Sakit-sakit mental lah, depression ke, skizofrenia ke, bipolar ke, penyalahgunaan dadah ke. Tapi kalau kita dapat lihat kat sini, sebelum dapat mental health problem tu sendiri, ada banyak sebab. Okay? Dari segi konteks, dari segi culture, dari segi institution, berfungsi ke tak berfungsi institusi masyarakat yang sepatutnya jaga, ambil kebajikan ahli masyarakat, media. Okay, adakah media dalam TV, dalam filem, cara kita mengetengahkan suicide, kan? Dan setengah culture, senang kan? Maksudnya kalau ada masalah aja, cepat-cepat nak capai racun, cepat-cepat nak ambil cara nak tamatkan hidup, kan? Lagi banyak benda tu kita normalize ataupun normalisasikan, lagi senang ahli masyarakat tu nak terfikir pasal suicide. Tapi sebelum kita boleh cakap orang tu ada mental health problems, ada banyak faktor menyebabkan seorang tu boleh dapat suicide. Okay? Faktor-faktor individu seperti personality, exposure to trauma, masa kecil pernah ada trauma, pernah kena pukul dengan mak ayah ke, ataupun dengan ahli keluarga terdekat, family factor macam parental separation, atau dalam keluarga tu ada orang ambil dadah ataupun ada mental illness. Life events, okay? Macam sekarang ni, banyak orang ada life events, kejadian-kejadian besar dalam hidup. Bercerai-berai, hilang punca pendapatan, kena buang kerja, kan? Social support, tak ada orang yang boleh ni, kan? Mak ayah jauh kat kampung, ahli keluarga terdekat jauh kat kampung, hidup berseorangan dekat dalam bandar, kan? Jadi ini semua social support yang hilang. Okay? And then social economic factor, income, education, housing, mobility, pun boleh dikaitkan dengan suicide, culture, okay? Budaya. Dan juga macro social or economic factor lah, maksudnya faktor-faktor ekonomi yang berlaku pada skala lebih besar, negara dan juga dunia, kan? Kalau bila cakap pasal pandemik ni, dia bukan sekadar affect Malaysia, tapi affect the whole world sebenarnya, kan? Satu dunia yang berhadapan kesusahan. Right. Okay. Kalau ada satu, kita selalu sebut pasal 3I. Okay? 3I ni, kan? Kenapa seorang tu boleh sampai ke peringkat dia boleh nak terfikir pasal suicide? Firstnya sebabkan oleh satu, kita cakap 3I lah, which is intolerable, dia dah tak boleh tahan lagi dengan kesusahan tersebut. Interminable, maksudnya dia rasa kesusahan tu tiada hujungnya, maksudnya rasa susah tu tak nampak dia punya kesudahan dia. And then inescapable, aku buat apa-apa pun tak boleh, kan? Tak boleh nak keluar daripada kesusahan tersebut. And then suicidal behavior lah, okay? Bila suicidal behavior ni, maksudnya dia nampak bahawa suicide ni sebagai salah satu bentuk jalan keluar, nak escape daripada 3I.
Okay, which is tak boleh tahan, susah tu tak ada penghujung dan juga tak boleh nak lepaskan diri daripada kesusahan. Okay. Dan bila sebut pasal faktor risiko, macam mana seorang tu boleh melakukan suicide, kita boleh bahagikan pada 3 lah, tapi benda ni semua agak akademik lah. Saya ingat mungkin kurang sesuai kita bincangkan dalam Mentari di Rumah Anda. So minat kita boleh bincangkan lagi masa hadapan lah. Okay. Saya suka nak bincangkan dari segi faktor risiko psikologi. Apa yang ada dalam kepala seseorang tersebut bila dia boleh terdetik nak ada suicide. Okay. Kebanyakan orang bila dia ada fikiran suicide ni, kebanyakannya emosi dan juga kognitif. Kognitif ni adalah macam fikiran lah. Okay. Apa ada dalam kepala dia? Dia akan rasa hopeless, which is tak ada harapan lagi. Bukan aku buat apa-apa pun tak jadi. Dah tak ada orang boleh tolong aku lagi. Aku seorang-seorang je. Anger, marah. Okay. Banyak orang, kita dapat lihat iklim kat Malaysia sekarang, iklim yang penuh dengan kemarahan yang ditujukan kepada berbagai-bagai pihak lah. Okay. Kita marah. Dan rumination ni adalah going back and forth kan. Nak suicide ke tak suicide, nak suicide ke tak suicide, nak suicide ke tak suicide. And then attentional bias, which is once kita dah nampak suicide sebagai salah satu penyelesaian kepada masalah kita akan cenderung untuk fikir itu je yang ada dan tak ada cara lain lagi. So ini adalah satu bentuk bias dalam fikiran kita. Low self-esteem, rasa rendah diri, tak mampu nak berhadapan dengan cabaran tersebut, dan juga poor coping skills. Maksudnya atas sebab tertentu, sebab personality ataupun sebab psikologi, orang tu tak cukup resourceful, dia tak cukup kemahiran, maksudnya nak menangani masalah. Okay. Selain daripada faktor emosi dan juga faktor fikiran ni, boleh juga jadi faktor interpersonal ataupun hubungan dengan orang lain. Contohnya lack of meaningful relationship. Kan dia banyak kawan tapi dia tak ada kawan, seorang kawan tu yang memang dia boleh orang kata teman rapat lah ya, yang boleh bagi dia hubungan yang kualiti tinggi. And then tak pandai kemahiran sosial, tak pandai nak bergaul, dan selalu rasa perseorangan, isolation, dan juga ada masalah attachment issues. Ini saya dah bincangkan dalam kita punya sesi yang pertama dulu lah tentang jenis-jenis attachment dan juga attachment yang tak sihat yang membuatkan seorang tu susah nak ada hubungan interpersonal yang bagus. Okay. Apa contoh-contoh protective factor? Okay, ini protective factor ni maksudnya benda yang boleh menyebabkan orang tu jadi kurang nak berfikir pasal suicide. Maksudnya baguslah, okay. Dan kita rasa kita boleh tanamkan dan kita lebihkan supaya masyarakat kita jadi masyarakat yang kurang suicidal ni. Contoh-contohnya adalah ada good coping and problem solving skill, ada banyak berfikiran positif dan juga kepercayaan yang positif, mampu nak cari pertolongan. Maksudnya kan kalau macam sekarang ni kan, kenapa kita sampai resort kepada kempen kibarkan bendera putih ni, sebabnya masyarakat mungkin tak tahu macam mana cara-cara nak minta tolong. Sebenarnya ada kan, ada hotline, ada talian macam-macam, tapi sebabkan tak tahulah berbagai sebab rasa macam susah nak cari pertolongan. Dan spirituality ataupun keagamaan, bila kita rasa yang kita ni actually part of a larger thing in life, kita akan rasa susah. Maksudnya kalau kita susah ni, it's not susah on its own lah. Maksudnya there must be a meaning behind it. And then capacity for reality testing, frustration to tolerance yang reasonable, dia rasa hopeful, dan juga di sini takut dengan suicide. Okay? Maksudnya ada bagus ni dia takut pasal suicide ni. Kalau orang tu guna faktor agama, dia rasa macam kalau aku mati sebab suicide ni, mungkin kalau kan akhirat dia aku masuk neraka, saya bagi contoh lah. So benda tu adalah satu protective factor. And then external protective factor contohnya macam bila dia ada social support yang bagus dari ahli keluarga yang banyak yang lebih berat, dan juga peer group affiliation. Kadang-kadang orang tu dia rasa ahli keluarga dia dah cukup ambil berat, tapi dia tak rasa macam dia identify dengan ahli keluarga dia sebab beza umur ke dan sebagainya. Dia rasa mak bapak dia tak cukup memahami dia. Dia orang boleh ada peer group kan, maksudnya orang yang sebaya, kawan-kawan yang dia rasa lebih kena dengan jiwa dia. Ini pun protective factor against suicide. Okay. Ada anak ataupun binatang peliharaan kat rumah, religious prohibition cakap tadi, dan positive therapeutic relationship dengan doktor dia, rasa tanggungjawab. Setengah-setengah orang tu dia rasa walaupun dia susah macam mana pun sebab dia ada anak-anak yang bergantung dengan dia, jadi tak boleh, aku tak boleh nak commit suicide, dia apa jadi dengan anak aku nanti. Ini pun antara protective factor.
orang yang mendapat mental health care kan, maksudnya dah ada orang nak dengar, dia dah ambil rawatan dan sebagainya, dan juga fear of social disapproval. Okay, so apa yang jadi masa suicidal crisis? Macam saya cakap tadi, suicide ini dia bukanlah benda yang tiba-tiba hari ni je nak suicide kan. Ada orang yang impulsif, betul ada orang-orang yang ada personality disorder contohnya, ataupun orang-orang yang ada penyalahgunaan dadah mungkin akan ada impulsif. Impulsif ni maksudnya tak fikir panjang nak buat benda tu. Tapi biasanya suicide ni dia akan mengambil masa yang untuk develop. Okay, biasanya kalau kita tengok lekuk ini, dia akan start dengan warning signs, dia akan ada trigger, akan warning sign ni macam contohnya perubahan perangai, dan the real danger ni ada peak dia, di mana bahaya tu makin ketara. Dan kalau boleh kita nak buat intervention di peringkat awal ni, maksudnya pada lekuk yang awal ni, sebelum dia sampai ke peringkat krisis yang makin susah kita nak tangani. Dan pada time sampai ke sini, dia akan jadi, dia dah berjaya lah telan racun ke apa benda kan. So dia punya rawatan tu dah makin complicated dan makin susah. Okay, saya dah cerita sikit pasal sedikit sudut sociology pasal suicide, pasal apa ada dalam kepala orang tu bila dia ada suicide. Okay, dan juga sekarang kita nak bincangkan tentang apakah langkah-langkah yang boleh dibuat kalau mana-mana individu rasa dia ada suicidal tendency ataupun cuba rasa macam nak teringin nak buat suicide. Okay, lepas ni saya akan cerita dulu kalau apa kita kena buat kalau ahli keluarga kita yang rasa nak suicide ni. Okay, so 6 steps of ada satu metod ni kita panggil sebagai safety planning intervention ataupun intervensi keselamatan, rancangan keselamatan. Maksudnya kita rancang sebelum suicide tu sendiri jadi, kita dah rancang siap-siap apa yang kita boleh buat supaya kalau kita rasa macam kita nak suicide, kita kena buat apa. So, dan benda ni kita buat di waktu, biasanya benda ni dilakukan dalam klinik dengan doktor. Saya cerita ni sebagai satu nasihat yang agak am lah supaya untuk manfaat umum. Okay, kita akan plan benda ni sewaktu patient ataupun klien otak dia agak tenang. Okay, bukannya waktu dia tengah masa tengah peak of the crisis, biasanya susah sikit nak berfikir dengan rasional. So kita akan cuba plan siap-siap masa kita agak tenang dan bukannya dalam suicidal crisis. Okay, ada 6 cara, senang sahaja. Satu ialah kita recognize warning sign. Okay, dan kedua, kita gunakan internal coping ataupun cara mengatasi stres yang dalaman. Yang ketiga, distraction, dengan cara kita alihkan perhatian kita. Yang keempat, kita inform orang lain. Yang kelima, kita dapatkan nasihat profesional. Yang keenam ni adalah kita alihkan benda-benda yang boleh menyebabkan suicide itu berlaku. Okay, kita akan pergi satu-satu lepas ni. Okay? Okay, first of all, kita start dengan warning sign. Macam saya cakap tadi, suicide ni bukanlah benda yang berlaku secara tiba-tiba. Okay? Walaupun boleh berlaku secara tiba-tiba, tapi benda yang tiba-tiba tu biasanya dia dah berkembang, ambil masa yang lama untuk berkembang. Okay? Dan kita boleh tengok warning sign dari segi personal situation. Kita boleh identify. Contohnya katakanlah ada gadis A ni, setiap kali dia ada masalah dengan boyfriend dia, dia bergaduh ke ataupun apa-apalah dengan boyfriend ni, mesti dia akan datang dia punya suicidal thoughts tu kan, ataupun siapa-siapa lah kalau dia ada any specific personal situation. Okay, maksudnya kita boleh recognize pattern ataupun trend tu, kita dah siap-siap tahu yang kalau each time ada masalah ni dia akan berlaku suicide, ataupun thoughts, fikiran, ataupun sebarang gambaran dalam kepala, ataupun thinking style, mood or behavior. Contohnya kalau behavior kan, kalau sakit yang ada bipolar disorder, dia akan mania ke, dia tahu kalau dia agitated, dia tengah hyper, dia tengah seronok, tengah semangat macam-macam ni, mungkin dia boleh buat kita laju-laju kat tengah jalan. So kita boleh kenal. So sebelum benda tu melarat, kita dah tahu siap-siap. Kita dah ni dah punya warning sign. Kalau ada benda ni, kebanyakan waktunya kita akan cuba nak buat suicide. Okay? Dan kita cakap siap-siap ke orang tu yang actually ada warning sign-nya, tanda dia nak buat suicide. So kita ambil langkah berjaga-jaga. Okay? Kita tahulah, biasanya kita dah boleh dan kita akan tulis apa warning sign supaya kita berjaga-jaga. Alright? Dan step kedua adalah internal coping strategy. Okay? Biasanya
Ni kalau pesakit-pesakit yang dah pernah buat suicide beberapa kali sebelum ni, kita tanya dia balik. Sebelum ni kalau awak rasa stres sangat, awak rasa macam nak tamatkan hidup, apa yang awak buat untuk apa? Untuk hilangkan benda ni. Kebanyakan dia akan cakap lah, dia akan cuba buat benda-benda yang distract. Kan, contohnya macam ada again benda ni lain orang lain cara, kita tak boleh nak samakan. Ada setengah orang dia cakap macam kita bagi nasihat, pergilah baca Quran ataupun pergilah solat tahajud ke apa kan. Tapi walaupun nasihat tu berkesan kepada setengah orang, tak semua orang kita boleh pakai nasihat yang sama. Kita kena sensitif lah. Siapa yang rasa pendekatan spirituality bagus untuk rasa lebih dekat dengan Tuhan ke, untuk alihkan tenangkan fikiran, saya rasa boleh, tak ada masalah nak teruskan dengan benda tu. Tak ada orang yang rasa macam tak boleh, maksudnya dia dah cuba tapi tak boleh juga, so mungkin dia kena cari cara lain. Contohnya dia boleh pergi alihkan lah, tiba dia rasa fokus sangat lah dengan masalah peribadi, bergaduh dengan boyfriend ke, dengan girlfriend ke, terlalu fokus sangat. So cara dia pergilah keluar, pergi park ke kan, tapi itulah sekarang dah tengah lockdown ni susah sikit kan, ataupun pergi buat benda-benda yang boleh alihkan kepala dia daripada fikir pasal suicide. Itu yang kita bagi sebagai internal coping strategy. Okay. Step ketiga adalah kita, instead of kita gunakan internal coping strategy, kita gunakan orang lain ataupun social setting, sekitaran sosial tu untuk kita alihkan kepala kita daripada suicide. Okay, contohnya, kita tanyalah, siapa yang awak boleh contact kalau awak rasa awak nak elakkan kepala fikir pasal suicide. Contoh dia kata, kalau dia sembang dengan best friend dia ni, dia boleh rasa lega sikit kan. Ataupun sedangkan kalau bukan lockdown lah kan, setengah orang tu dia pergi je dekat Starbucks kan, contohnya lah kan, kalau dia jenis yang suka minum kopi kat Starbucks kan, dia duduk kat Starbucks, dia rasa macam okey, nampak orang ramai, nampak barista, nampak apa, dia rasa macam okey, rasa macam lega sikit, so tak fikir pasal suicide kan, sebagainya kan. Tapi kalau tengok step 2 dan step 3 ni masih lagi tak involve bagi tahu orang yang kita nak suicide. Sebabnya kita kena sedar, each time bila kita bagi tahu orang lain tentang kita punya keinginan nak suicide ni, benda ni boleh jadi agak menakutkan. Dia boleh menjadi macam orang macam gila kau nak suicide so dia mungkin akan overreact daripada dia punya ketakutan tu dan buatkan benda jadi lagi escalate. So setengah orang dia tak suka benda tu, so dia tak bagi tahu orang yang dia nak suicide, tapi dia cuba gunakan step ni. So cara dia, kita guna step 1, 2, 3, kalau tak jalan kita guna 1 dulu, tak jalan kita guna 2, tak jalan guna 3, sebagainya. Okay. Dan kalau lepas kita distract diri kita ni pun still tak okey, jadi kita pakai step 4, which is kita inform family dan juga kita bagi tahu kawan kita tentang kita punya krisis. Okay. Step keempatnya step di mana kita bagi tahu dengan ahli keluarga kita, kawan baik kita yang kita rasa memang kita nak mati, kita nak commit suicide. Dengan cara ni kawan kita atau ahli kita akan cuba gerakkan apa-apa cara lah, yang sama ada dia akan bawa pergi dapatkan mental health help ke, ataupun dapatkan rawatan doktor ke dan sebagainya, ataupun cuba cara apa-apalah untuk kita hilangkan perasaan nak suicide tersebut. Okay, itu step 4. Okay, katakanlah step 4 yang tak jalan juga, kelima adalah professional or agencies during crisis. Okay, this is the time when kita dah cuba distract diri kita dah cuba buat internal coping, kita dah beritahu dengan orang, tapi still lagi tak boleh juga. Inilah di mana kita akan call professional ataupun agency. Biasanya kita akan list down lah. Tak semestinya jabatan kecemasan, tak semestinya doktor. Kalau dia rasa dia boleh percaya dengan kaunselor dia, boleh. Dikatakanlah kaunselor dia jenis yang bagi tahu kalau awak ada suicidal crisis, 24 hours you can call me, then by all means you can call that person yang professional lah, professional. Ataupun talian hotline lah, pertolongan macam Befrienders contohnya kan, yang dia bagi servis untuk bercakap pasal krisis. Okay, inilah gunakan perkhidmatan profesional atau agencies. Dan kalau tak boleh juga, rasanya perlu dapatkan bantuan dan jumpa doktor, rawatan ke hospital ke, boleh call ambulance dan sebagainya. Okay, ini step yang kelima. Dan step ke-6 ni boleh dikatakan macam 5+1 lah, macam bukanlah step ke-6, tapi ini bagus untuk mana-mana step, which is untuk kita eliminate the means to self-harm atau suicide. Okay? Maksudnya, ni macam dekat tempat orang putih kan, macam dekat US tu, sebab contohnya gun ataupun senjata api adalah tidak diharamkan. Maksudnya setengah orang tu senang dia nak capai pistol untuk tembak diri dia, contohnya lah.
Kat Malaysia tak adalah macam tu kan. Tapi still lagi kita ada benda-benda yang berbahaya. Contohnya macam kalau pesakit yang ada rawatan psikiatri, dia ada depression ke apa, dia boleh gunakan ubat-ubat tersebut untuk bunuh diri. So cara dia adalah dengan cara apa? Kita kena plan siap-siap untuk dia susah capai ubat-ubat ni kalau dia nak bunuh diri. Jadi dia bagi mak dia simpan ke, letak dekat tempat yang tinggi dekat atas almari yang kunci yang ada password ke apa kan. So trick dia kat sini adalah untuk kita delay selama mungkin suicide tersebut. Kadang-kadang bila kita tengah cari kunci ke peti ubat kita ke apa kan, kita boleh terdetik teringat kucing kita ke, teringat dekat anak kita ke, teringat orang tersayang ke, tiba-tiba dia dapat flashback ke apa, so kita akan berhenti. So lagi lama kita delay, lagi bagus sebenarnya, sebab bila kita delay itulah dia akan menyebabkan kadang-kadang orang tu boleh berubah fikiran tentang nak buat suicide. Okay? Itulah kita punya 6 step ataupun safety planning intervention. Okay, sekarang kita nak cakap pasal apa kita nak buat kalau ada orang beritahu kita yang dia nak suicide. Okay. Okay. Kita kena sedar ada mitos di mana kalau kita cakap pasal suicide, kita biasanya akan trigger orang tu nak suicide. Actually benda ni adalah benda yang tak betul. Okay? Tak betul. Sebabnya bila tak cakap pasal suicide lah, benda tu akan buatkan orang buat benda tu secara senyap-senyap. Okay? So sebenarnya untuk kita tackle benda ni, kita kena tanya pasal suicide, kita kena sensitif. Tapi kita kena clear dan straightforward dan bukannya berlapik-lapik dan menggunakan perkataan-perkataan pembayang. Okay? Antara soalan-soalan yang kita boleh tanya macam macam mana awak cope atau berhadapan dengan masalah dalam hidup kan? Pernah tak awak rasa macam awak nak just give up, nak putus asa kan? Kita tanya, awak pernah fikir tak pasal nak mati ataupun nak bunuh diri kan? Pernah fikir tak tentang cara atau bagaimana awak nak buat benda tu? Dan ada tak pernah awak terfikir pasal access to weapons or means to harm yourself? Kalau kita tengok soalan-soalan ni lebih kepada yang kita merangkumi benda-benda yang 6 SPI yang saya dah cakap tadi. Okay? Dan macam mana cara kita nak offer support kan? Kita sebagai orang yang dengar dan tahu yang ada ahli keluarga kita nak commit suicide, kita kalau boleh kita kena encourage ataupun kita kena galakkan dia untuk dapatkan bantuan profesional. Okay? Dan again, bantuan profesional tak semestinya doktor ataupun jabatan kecemasan. Boleh jadi berbagai-bagai. Contohnya kalau dia ada ketua kampung yang prihatin ke, okay? Kalau dia ada kaunselor, dia ada macam ketua penduduk setempat, ataupun dia ada faith organisation kan, tak sebenarnya kalau di kalangan orang Islam kan, di kalangan orang agama lain kalau ada ketua agama kat situ kan, pastor ke ataupun ustaz ataupun imam yang menjadi pemimpin masyarakat, dia boleh, orang macam ni boleh jadi orang-orang yang bagi support masa tengah krisis. Okay? Dan kita orang yang dengar yang ada orang nak commit suicide ni, kita offerkan kepada orang tu, is there any way that I can help you to get help kan? Contohnya kita offer carikan taksi ke, kita offer drive dia pergi sana apa benda kan. So kita, apa pun cara lah, kita offerkan dari segi macam mungkin kita boleh Google talian kasih ke ataupun befrienders ke, dan kita minta dia tolong call orang tu kalau kita rasa kita tak mampu nak dengar ataupun tak ada kemahiran nak kasih benda tu. Okay? Dan yang paling penting adalah kita encourage orang ni untuk communicate dengan kita kan. Apa cara kita nak encourage orang untuk communicate dengan kita adalah dengan kita tanya, kita lean in instead of lean out kan. Kadang-kadang orang bila sibuk pasal suicide, kita suka nak hush kan. Contohnya macam dia cakap, aku rasa macam nak matilah. Kita pun jawab, ucap banyak-banyak, tak boleh fikir macam tu kan. Tu cara kita terus tutup conversation tu kan. Tapi kalau kita nak lean in, kita akan tanya macam ni. Kadang orang cakap dia nak suicide, kita akan tanya, serius ni, boleh cerita kat saya tak apa yang berlaku dan sebagainya. So dengan cara tu orang tu akan rasa lagi macam dia nak cerita instead of dia nak tutup. Kalau kita cakap macam yang saya bagi contoh yang pertama tadi tu, orang tu dia macam akan okey dah, tak nak cerita lah, buat apa cerita ni kan. Kan dia akan judge lah, dia akan bagi nasihat yang rasa macam tak nak share lah dengan dia kan. So kita kena encourage orang tu untuk communicate dengan kita. And then kita kena respectful dan kita kena acknowledge orang tu punya perasaan. Maksud acknowledge ni macam orang tu tengah susah kan. Janganlah kita cakap kau tengah susah ke? Aku dulu masa aku hilang kerja dulu, aku lagi teruk daripada kau. Tu kita tak acknowledge kan. Sedangkan semua orang yang ada
kesusahan ni dia tengah susah, tapi jangan banding-bandingkan dari segi darjah ataupun dia punya susah lagi kurang dari kita punya susah. So itu kan cara yang betul. Okay, jangan judge. Okay, jangan pakai cakap perkataan macam oh you have everything in life. Okay, semua dah ayat-ayat yang judgmental. Okay, dan kita offer reassurance that things can get better. Okay, kadang-kadang bila orang tu sekabut sangat, kepala dia banyak berkecamuk, dia akan tak nampak jalan keluar pada penyelesaian. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang dia perlukan cumalah orang, siapa-siapa orang yang disayang tu untuk guide dia sikit-sikit untuk keluarkan diri daripada kekecamukan fikiran, kan. Dan kalau kita galakkan supaya dia tak pakai alkohol ataupun drug lah untuk cope dengan masalah dia. Dan juga kalau kita nampak ada benda-benda berbahaya dekat dalam rumah, pisau yang tajam ke, tali ke apa ke, kita tolong untuk remove lah benda tu daripada persekitaran dia, okay? Untuk elakkan dia daripada tindakan benda. Okay. Apa yang kita kena buat kalau this is immediate help lah ataupun pertolongan cemas kepada orang yang cuba yang dah cuba buat suicide. Okay. First of all, jangan tinggalkan dia bersorangan. Okay. Kalau siapa yang ada pengetahuan pertolongan cemas tentang condition yang berkaitan, mungkin boleh cuba praktikkan. Tapi kalau siapa yang tak pandai, mungkin janganlah jadi tikus membaiki labu, kan. Maksudnya, tapi jangan tinggal dia seorang-seorang. Kita call ambulans. Tapi kalau kita rasa kita boleh bawa dari kecemasan, drive ke apa ke, cukup selamat, kita boleh drive orang tu. Dan kita kena bagi tahu ahli keluarga ataupun kawan karib dia secepat mungkin. Okay, jangan tangguh-tangguh. Okay. Kalau belum lagi buat suicide, tapi kalau ada orang kita sayang berkelakuan ataupun dia call kita tu, cara cakap tu macam lalok ke, ataupun tengah macam nak mati, dia dah bagi speech yang menggambarkan macam dia nak tinggalkan dunia ke apa, kan. Kalau boleh jangan handle benda tu seorang-seorang, especially kalau kita tak ada kemahiran. Kalau boleh kita try to get help from a trained professional as quickly as possible, dan kita encourage orang tu untuk call suicide hotline number. Right? Okay. So, kita dah sampai ke slide kita yang terakhir, which is saya dah bentangkan pasal apa nak buat kalau kita sendiri suicidal, apa nak buat kalau orang kita sayang ada suicidal, dan last kali saya nak cerita pasal apakah safe messaging guidelines of suicide. Okay. Kita dapat lihat kat sini, kadang-kadang ada banyak orang yang suka secepat nak share, tak tahulah sebab dia nak like ke, dia nak orang share ke, dia suka bila orang klik like dia banyak dekat dia punya Facebook punya post ke apa, kan. Bila dia letak gambar-gambar yang mengerikan ni, kan. Dalam bahasa Jerman benda ni panggil Schadenfreude. Schadenfreude ni maksudnya suka tengok orang punya keadaan ngeri. Okay. Dan benda tu boleh jadi satu bentuk benda yang tak bagus lah. Okay. So kita ada satu guideline yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah tentang cara-cara nak melaporkan pasal suicide yang selamat yang dikeluarkan kepada pihak media massa. Okay, tapi kita sendiri pun sebab dalam era media sosial, kita sendiri pun adalah part of media ataupun social media, kan. Kita sendiri membantu menyebarkan berita-berita, kan. So kita sendiri kena ada etika tertentu supaya kita tak trigger, sebab kita kena tahu dalam masyarakat yang nampak bahawa suicide adalah jalan penyelesaian, gambaran kalian untuk suicide itu berlaku adalah sangat tinggi. Sebabnya bila benda disensasikan, orang tahu yang apparently suicide is an option. So ini membuatkan satu learning by modeling lah, ataupun kita tiru orang buat suicide. So bahaya. So kalau boleh kita kena avoid detailed description of method and location yang boleh sensational suicide. Kalau siapa pernah perasan cerita Jepun tajuk The Forest, kan, yang ada satu hutan dekat Jepun tu yang semua akan pergi kat situ untuk buat suicide. Itulah location yang famous untuk orang bunuh diri, kan. Kalau boleh jangan cerita, jangan share lah benda macam tu. Okay. Ada satu tempat ni kita tahulah gaung ke apa benda, kan. Yang kan, jangan share. Ataupun description, kan. Dia cerita sangat detail lah. Ambil cara nak buat racun A ni, cara dia adalah bancuh sedikit Coca-Cola dengan apa benda kan. Cara-cara jangan. Okay. Benda tu semua belum beri idea kepada orang, kan. And then avoid statements of blame that can be stigmatizing, kan. Contohnya jangan salahkanlah orang tu atas apa sebab. Contohnya kalau kita orang ni mungkin dia kurang
kuat pegangan agama contohnya kan. Inilah dia kan, tak kuat pegangan agama, sebab itulah dia nak suicide. Kalau boleh jangan blame macam tu. Kita tak tahu cerita dia sebenar macam mana. Ataupun kita jangan juga gunakan statement-statement yang glamorize ataupun romanticize suicide kan. Ada baru-baru ni saya tengok satu dokumentari dekat Netflix lah pasal satu Canadian ni yang bunuh diri masa dia pergi LA. Diceritakan bahawa sebelum dia bunuh diri tu dia banyak melayari post dekat Tumblr kan. Tumblr adalah satu blogging platform dekat internet kan, yang macam banyak sangat yang glamorize dan romanticize depression kan, macam depression, and then adalah dia punya gambar-gambar sebagainya kan, seolah macam kita glamorize dan kita romanticize yang suicide ni je an act of tak tahu lah maksudnya untuk romanticize suicide lah. Saya tak tahu, tak terfikir perkataan itu. Dan juga kalau boleh kita jangan cepat nak simpulkan bahawa suicide ni mesti sebab dia ni lemah iman. Suicide ni mesti sebab salah kerajaan. Suicide ni mesti sebab tak makan ubat psikiatri. Tak sesenang macam tu. Okay? Maksudnya suicide ni adalah satu fenomena yang sangat kompleks, dan sampai sekarang pun bila saintis-saintis kaji, tak dapat nak cari punca sebenar kenapa orang suicide. The best that we can come up with is macam interaction of factors. Maksudnya dia ada banyak faktor dan faktor-faktor ni memainkan peranan satu sama lain menyebabkan orang sebab suicide. Maksudnya benda tu tak boleh cakap, kita tak boleh point out to one single factor kenapa orang dapat suicide. So bila kita point out kepada satu faktor sangat spesifik, benda tu boleh jadi stigmatizing sebenarnya, right? Dan kalau boleh kita kena emphasize the recovery and healing process. Kadang-kadang bila kita cerita pasal suicide kan, kita terlalu fokus sangat tentang action of suicide tu sebab dia outrageous, dia menakutkan, dia ada shock value kan, orang putih panggil shock value. Tapi kita jarang ketengahkan effort ataupun usaha-usaha pada kesembuhan. Apa yang dia buat untuk dia boleh keluar daripada lembah suicide tu? Siapa orang yang dia temui kan? Mungkin ada orang yang tolong dia, ataupun ada hobi baru yang dia buat kan. Hobi lah kan. Hobi contohnya bertukang kayu ke, ataupun menanam bunga. Dia rasa dia damai, jiwa dia tenang, dia tanam bunga ni, dia tak jadi nak suicide kan. Kita jarang fokus benda-benda macam tu. Kita banyak fokus kepada kematian, kepada episod dia telan racun sebagainya. Okay? So kita kena banyakkan cerita-cerita pasal recovery and healing process, right? And last but not least, sometimes kita kena kita kena acknowledge, kita kena mengaku yang sharing can be difficult. Okay? It's not something easy untuk orang cerita dia pernah ada suicide, dia pernah ada apa. Ini memalukan, orang akan cakap dia macam-macam. So sometimes some people, they will take time, you know, bila dia dah ready nak share, especially untuk tujuan pendidikan kepada orang lain. Kita appreciate dan kita belajar something daripada pengalaman orang tersebut, right? So itu slide saya yang terakhir. Sudah 3:45. So sekarang saya mungkin boleh buka kepada sesi soal jawab. Okey, jadi terima kasih pada Dr. Azrin kerana di atas perkongsian beliau di atas topik suicide ni. Saya rasa topik suicide ni agak important lah untuk semua orang tahu dan aware, sebab sebenarnya kita semua pun boleh membantu untuk menolong. Misal kata kalau ada orang yang kita kenal ataupun mungkin diri kita sendiri ada perasaan suicide ni, kalau kita ada knowledge, biasanya dia akan lebih memudahkan orang tu ataupun diri kita sendiri untuk mencari bantuan, untuk stop diri kita daripada terus act actually. And kalau penonton-penonton sedar, kita di Mentari Selayang sekarang kita tengah promote satu movement lah yang dinamakan choose to live, maksudnya pilih untuk hidup. Dan kita harap pesakit-pesakit ataupun orang-orang awam yang ada terfikir untuk suicide ataupun ada tendensi untuk suicide ni untuk memilih untuk hidup sebenarnya.
Okay, so tak apa, sebelum kita akan terus ke sesi soal jawab. Jadi first of all, saya tengok dari komen Facebook dan komen dekat Zoom ni, ada beberapa permintaan untuk berkongsi, untuk meminta slide daripada Dr. Azrin ni lah, dan slide ni sebenarnya own by Dr. Hazrin. Jadi kalau Dr. Hazrin, macam mana Dr. Hazrin? Boleh share ke? Okay, macam ni. Saya ingat kita ada buat satu poster pasal yang SPI, 6 teknik SPI tu. Kita akan share dalam kita punya page mentari. Cuma slide ni macam Dr. Hafiz dah jawab kat atas ni, kita boleh tengok recording kita memang ada dalam ni. Tapi saya ingat slide ni sebab saya gabung-gabungkan dengan benda-benda yang kita buat untuk education, sama doktor dan sebagainya. Mungkin ada beberapa information dalam tu yang agak sensitif sedikit, yang kalau kita ambil luar konteks mungkin boleh jadi tak bagus lah. So saya ingat kita, siapa nak tengok balik boleh tengok balik recording video ni, tapi siapa nak simplified version of yang 6 step tu, kita akan letak dalam bentuk poster dekat page Mentari Selayang. Okay. So untuk soalan seterusnya, ada satu soalan ni mungkin agak luar konteks suicide, tapi saya rasa mungkin akan sangat membantulah kalau Dr. Hazrin boleh terangkan. Nak tanya, ada option lain tak selepas rawatan ECT, pesakit sakit skizo dan dah tahap treatment resistant, now start makan clozapine tapi keadaan masih teruk? Okay. Bila kita sebut pasal treatment resistant schizophrenia, ECT adalah satu bentuk perawatan. Tapi soalan memang soalan tak ada kena mengenai topik lah. Schizophrenia, especially treatment resistant schizophrenia, adalah satu peringkat satu bentuk schizophrenia yang teruk lah, yang teruk. Dan kita punya fokus kepada rawatan ubat-ubatan kadang-kadang dah sampai maksimum. Dan bila kita push lagi ubat, kita akan mengakibatkan pasien kita akan hilang keupayaan kognitif, keupayaan berfikir. Kalau ada lagi cadangan rawatan lain yang boleh dibuat selain daripada ECT dan juga makan ubat clozapine, saya ingat kita dekat Mentari Selayang memang champion vocational rehabilitation ataupun kesembuhan melalui cara vocational ataupun rehabilitation sokongan pekerjaan. Walaupun perkataan sokongan pekerjaan tu boleh jadi agak intimidating, macam mana nak kerja ni kan, skizofrenia yang teruk ni kan, tapi kita ada stages. Mungkin dah tak sebenarnya kerja macam kerja orang lain lah, tapi orang kata start dengan yang sekecil-kecil, macam ada aktiviti-aktiviti keluar daripada rumah, keluar daripada ni, daripada persekitaran yang biasa, buat aktiviti lain, jumpa orang lain, lebarkan dia punya social circle. Mungkin ada benda yang boleh dipertimbangkan. Tapi untuk soalan ni, saya bagi jawapan yang sangat general sebab saya tahu memang banyak sakit treatment resistant schizophrenia yang memang pada peringkat yang agak teruk. So dia memang tak senang lah. Okay. Untuk soalan seterusnya, kalau terkesan dengan kesedihan orang lain dan kesusahan orang lain pun boleh efek psikologi kita ke? Okay. Betul, memang betul pun sebenarnya. Bila kita sebut pasal mental health ni, it's not like macam kalau kita punya mental health affected, doesn't mean that it's a bad thing. Mental health is a very general term kan. Mental health bagus, mental health tak bagus kan. Ada hari kita bagus, ada hari kita tak bagus kan. Bila hari kita tak bagus, tak sebenarnya betul negatif kan. Bila kita belajar tentang kesusahan orang lain, kita sendiri rasa down, kita apa benda kan, kita belajar pengalaman tersebut. So we should not aim for a 100% completely sad free punya kehidupan. Sebabnya benda tu tidak realistik dan sebenarnya kita belajar dari kesedihan-kesedihan. So kalau katakan, kita tengok cerita sedih, kita tengok rancangan bersamamu, kita belajar tentang kesedihan orang lain sebagainya kan, benda tu it will make us grow as a person. Cumanya kita kena pandai letak boundaries lah, sampai peringkat mana benda tu tak bagus, sampai peringkat trigger kita ke nak buat suicide ke kalau kita sendiri pun ada masalah psikiatri dan sebagainya. Okay, soalan selanjutnya, ada orang marah semula orang yang nak commit suicide dan kata orang tu tak beriman. Saya rasa ni Dr. Hazrin dah sentuh tadilah. Jadi sebenarnya
iman tak ada kaitan dengan suicide lah. Suicide ni saya rasa mungkin ada banyak faktor, dan kalau berkaitan dengan penyakit mental, dia melibatkan kimia-kimia otak lah. Okey, jadi dekat Zoom ada soalan, saya bila saya rasa suicide, saya try makan ubat dulu, kalau tak okey saya pergi ED. Walau rasa bersalah nak ke sana, honestly kalau saya bagi tahu family saya, diorang memang tak membantu, dan bagi saya reaction diorang lagi menambahkan suicide saya. Okey, so apa input dari Dr. Hazrin berkenaan Okey. Saya ingat soalan yang tanya ni ada soalan-soalan yang agak sensitif. Sensitif dari segi benda tu boleh jadi satu senario ataupun keadaan yang very spesifik tentang seorang pengidap apa-apa keadaan psikiatri. So, saya cuba jawab secara as general as possible. Okey. Kadang-kadang untuk orang yang selalu berhadapan dengan episod suicide, okay, bila sekali benda tu shocking, 2 kali still shocking, tapi bila banyak kali ahli keluarga mungkin akan jadi desensitized. Okay, desensitized dari segi maksudnya perasaan terkejut tu mungkin dah jadi bertukar lama-lama jadi macam ni memang macam ni perangai dia ni. So dah masak dah dan sebagainya perkataan itu. Benda tu boleh jadi sangat negatif. Dalam bahasa orang putih kita panggil invalidating. Maksudnya dia akan buatkan kita rasa macam orang tak faham kita punya kesusahan. Tapi kalau saya ikut rawatan prinsip rawatan psikoterapi, kita panggil sebagai DBT lah, ataupun dialectical behavioral therapy. Untuk masalah bila seorang tu dapat severe invalidation from family members, kita cuba terapkan validation tu instead of coming from external kepada diri sendiri. Maksudnya whenever keadaan-keadaan yang susah, stres sebagainya berlaku, instead of like running away from it, kita cuba latih dia supaya dia boleh berhadapan dengan stres yang lebih besar. Caranya dengan harapan bahawa dia boleh rely dengan diri sendiri untuk validate dia punya emotion instead of from other people. Sebabnya bila kita bergantung dengan validation orang lain, memang kita akan cenderung untuk kecewa. Especially untuk orang-orang yang ada masalah dari segi invalidation lah, terutamanya sakit. Saya bagi contoh grup sakit yang ada borderline personality contohnya. Okey. Lepas tu ada soalan selanjutnya, adakah ada kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bantu masalah kesihatan mental di kalangan pelajar sekolah? Okay, dan bagaimana peranan para kaunselor ditingkatkan untuk tangani isu stres dan bunuh diri di kalangan masyarakat sekarang? Okay, kalau nak cakap dari segi kerjasama rasmi, saya tak boleh nak jawab soalan itu. Saya tak tahu, saya tak ada information pasal ada tak satu bentuk MOU ke kerjasama rasmi dan sebagainya. Tapi mungkin benda ni boleh diteroka lah, dan mungkin pendidikan tentang bunuh diri, tentang gejala-gejala psikiatri boleh dipertingkatkan lagi di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Okey. Dan bagaimana peranan para kaunselor dipertingkatkan tentang ini? Saya rasa betul, memang kita kena tingkatkan peranan para kaunselor. Jadi saya ingat kita kena tengok dari segi suicidal ni, sebabnya suicide ni kalau katakan dikesan di kalangan pelajar sekolah, antara orang yang patut paling awal tahu adalah kaunselor sekolah ataupun cikgu sekolah. Instead of like semua benda kita directkan kepada hospital, sebab benda ni akan membuatkan satu keadaan di mana bila suicide tu berlaku dekat dalam sekolah, kebanyakan waktu konteks adalah konteks sosiologi dalam sekolah. Contohnya gejala bully, gejala penderaan mental atau penderaan fizikal dan sebagainya, yang membuatkan seorang budak tu akan mengalami keadaan 3I itulah ya, tolerable, interminable, and inescapable kan. So kalau kita nak halakan pendekatan direct pergi ke hospital, maksud kita gunakan pendekatan kesihatan. Okay, maksud saya ingat memang ada perbincangan, kena ada banyak training lagi, kena ada banyak dialog di antara pihak sekolah dan juga pakar-pakar dalam bidang suicide untuk kita kemaskan. Jadi kita nak tangkap suicide ni bila berlaku awal tingkat sekolah. Okey, yang seterusnya ni mungkin input dari Puan Ana tadi.
memang boleh dikatakan kebanyakan orang akan mengatakan suicide ni tak ada iman. Baru-baru ni hampir jadi perkaran antara saya dan family. Bila saya trigger, diorang cakap mereka yang bunuh diri ni boleh tak ada iman. Okay, so saya rasa mungkin ni pengalaman yang tak berapa cantik lah yang dialami oleh Puan Ana. Tapi kalau dekat hospital, biasanya kita ada buat program ni dinamakan Family Link, dan biasanya kita offer kepada ahli keluarga pesakit-pesakit penderita penyakit mental ni, dan biasanya kita akan latih ahli keluarga juga untuk lebih faham dan lebih understand about macam mana nak handle patient ketika trigger lah. Cuma mungkin program sejak daripada PKP ni kita tak boleh nak buat family link secara besar-besaran, jadi kita baru start kelompok kecil-kecil dulu, tapi mungkin boleh try discuss dengan doktor yang merawat Puan Ana waktu follow up nanti, untuk supaya diorang boleh ajak keluarga ni juga untuk join family link, ataupun minta doktor explain kepada keluarga lah supaya keluarga lebih faham pasal penyakit mental ni sendirilah. Okay, so next ialah Dr. Eddie, as someone yang used to live with suicidal ideation and now dia dah get help and dah lama tak being suicide. The thought tu dah tak active for a long time, but suddenly for no reason after changing medication, she feel extremely sad and being suicidal again. There are no thoughts or reason for having the ideation, it just happened. The pain is unbearable. Adakah possibility ke ubat yang make it happen? Okay, again saya okay, pendapat para saintis dan juga pakar psikiatri tentang mana datangnya suicidal ideation ni. Okay, dia agak split, okay, agak divided, okay. Dan saya tergolong di kalangan camp orang-orang yang saya tak rasa benda tu spontaneous as we would like to believe. Suicidal ideation ni, okay, kadang-kadang kita rasa macam dia just datang out of nowhere. Okay, sebab tu dalam dialectical behavioral therapy kita ada satu bentuk terapi, kita panggil salah satu komponen kita panggil sebagai behavior chain analysis, ataupun kita each time datang je suicidal ideation yang kita cakap it just comes out of nowhere kan, yang tiba-tiba spontaneous ni, kita akan buat behavior chain analysis. Kita akan cuba kaitkan link dia. Masa dia tengah datang suicidal ideation tu, dia tengah seorang-seorang ke, dia tengah dengan siapa, dia tengah buat apa, nak tidur ke, baru bangun tidur ke, dia baru lepas bergaduh dengan dia punya partner kat telefon ke, ataupun tengah lapar ke time tu, dia tengah lonely, penat baru balik kerja. Biasanya dia akan ada kombinasi kepada keadaan-keadaan macam ni yang membuatkan dia boleh trigger suicide ni. Tapi untuk spesifik pada soalan ni, dia tanya pasal ubat. Okay? Tentang ubat, bila datang ubat ni, ubat memang ada memberi beberapa kesan yang mungkin saya cakap mungkin kadang-kadang bila pada peringkat awal baru nak ngam dengan badan kita, baru nak ejan dan sebagainya ni, dia mungkin akan ambil masa sikit lah supaya ubat ni berjalan dengan kita. Setengah-setengah ubat antipsykotik, especially ubat-ubat antipsykotik yang lama macam haloperidol ke, dia diketahui memberi satu kesan sampingan dipanggil sebagai akathisia. Akathisia ni keadaan dia mendorong tu rasa macam tak boleh duduk diam, rasa nak bergerak sahaja kan. So benda ni memang boleh menyebabkan over excitement ataupun bila kita teruja, dan kemungkinan untuk dapat suicidal action tu makin tinggi. So benda tu satu kemungkinan lah. So ubat boleh mainkan peranan, ataupun ubat tu baru start, dia tangan tak boleh tidur malam, dia tak boleh tidur malam, dah akan fikir suicide pun ada kemungkinan. So saya tak dapat nak bagi jawapan yang tepat kecuali kalau saya tengok pasien depan mata saya dan saya faham apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Lepas tu second dari Encik Eddie juga, kalau dah lama tak ada suicidal ideation after seeking help, but suddenly having a nightmare of committing it is it because ada something yang belum diselesaikan, like Freudian sleep or nothing, or should be not? Saya ingat samalah macam saya jawab soalan tadi, yang saya kata bila kita buat behavior chain analysis, kita boleh trace balik. Mesti ada sebab kenapa benda tu datang out of nowhere. Okay. So ni next question, doktor, kalau family member tak memahami dan has stigmatization towards mental problem,
and tak ada close friend, any recommendation atau tips nak bercakap dengan siapa kalau ada suicidal thoughts? Ni kita boleh pakai nasihat profesional lah, okay? Nasihat profesional macam kalau yang talent hotline, kalau immediate danger macam itulah Befrienders KL, talian kasih, dan kalau rasa perlukan profesional yang tak begitu immediate, tak begitu urgent, itulah appointment dengan kaunselor, appointment dengan clinical psychologist ataupun dengan doktor psikiatri lah. Tapi itulah saya mungkin saya nak tambah sikit, kalau bisa kata kita datang appointment psikiatri ke, misal kata kalau family kita ada stigma mengenai psikiatri, misal kata kalau kita datang appointment, kalau boleh kita try ajak ahli keluarga kita untuk join sekali lah session dengan doktor tu. Mungkin doktor boleh explain dengan lebih jelas dan mungkin doktor tu pun boleh sentuh aspek-aspek berkaitan dengan sains, sebab benda ni kadang-kadang because penyakit mental ni dia scientific. Jadi bila scientific ni kadang-kadang kalau orang tu tak ada knowledge, tak ada education yang elok, biasanya diorang kurang faham mengenai aspek saintifik daripada penyakit mental ni lah. Okay, so is it possible to get rid of the suicidal ideation? I used to be depressed and get suicidal, but after a long time of treatment, I dah content, calm and at peace with my life. Never thought I would be suicidal again, but it's coming again. Even though the thoughts are passive, but still very frustrating. How do I get away from it? Will it be with me forever? Okay, soalan yang agak susah nak dijawab. Okay, saya boleh jawab soalan ni dengan jawapan yang sangat general, sangat umum, yang saya tahu orang yang tanya soalan ni memang dia mungkin penghidap penyakit psikiatri dan dia dah dapat rawatan tapi mungkin dia kecewa dengan progres rawatan dia. Okay, saya assume saja dan saya mungkin salah. Tapi saya nak jawab soalan ini dengan jawapan yang sangat general. Saya nak bagi tahu sahaja dalam banyak kes, okay? Dalam banyak kes dan kajian yang dibuat, termasuklah dalam kajian yang dibuat antara penyakit psikiatri yang paling susah nak dirawat dan menjadi antara punca kedatangan nombor 1 ke Jabatan Kecemasan macam borderline personality disorder. Contoh, kajian menunjukkan bahawa prognosis, okay. Apa maksud prognosis ni? Maksudnya long term projection, jangkaan masa depan dalam jangka masa yang panjang. Okay, prognosis kepada orang yang ada borderline personality disorder, walaupun dia antara keadaan psikiatri yang paling susah nak dirawat, paling banyak sekali buat berjaya menjadi suicide, dia punya long term outcome is very favorable. Okay, bila dia dah adult, dia dah mengalami transition tertentu dalam hidup dia sebagai seorang adult, biasanya dia akan makin lama makin kurang. Bila dia dapat satu makna baru dalam kehidupan dia, benda tu akan berkurangan. Tapi of course saya cakap ni jawapan yang sangat general. Saya faham bila kita tengah sedih, saya tak faham, saya tak pernah alami dia. Orang yang mengalami ni mesti tahu bahawa betapa susahnya kalau kita tengah susah dan orang tak faham kita, dan kita akan nampak macam seolah-olah masa depan kita sangat gelap. Tapi sebenarnya dalam jangka masa yang panjang, ada beberapa benda yang kita perlu alami dalam hidup kita, ada beberapa kesusahan yang kita perlu alami dalam hidup kita yang akan buatkan kita jadi orang lagi bagus, orang yang faham cara kita nak atasi kesusahan tersebut. So in the long term, in the long run, actually outcome ni bagus, dengan syarat supaya orang yang hadapi masalah ni dia kena dapatkan sokongan yang betul, belajar menangani stres. Makin lama makin kita belajar, kita akan tinggikan lagi threshold stres kita. So kita di masa depan kita boleh tangani stres yang lebih teruk, dan kita akan dapati stres kita yang lama tu lagi senang kita nak lawan. So saya cuma boleh bagi harapan lah. Saya tak tahu macam mana nak jawab soalan ni sebenarnya. Okay, so next adalah doktor, ada tak bentuk mekanisme first aid psikososial yang dibangunkan standardized untuk rawatan awal orang sekeliling? Okay, bila sebut soalan yang tanya ni, bentuk mekanisme first aid psikososial dibangunkan standardized rawatan awal sekeliling. Okay, bila dia sebut rawatan, bila kita pakai perkataan rawatan, ini menandakan bahawa satu hubungan macam doktor pesakit. Okay, bila sebut rawatan,
benda tu perlu dilakukan dengan bentuk yang profesional lah, okay? Contohnya oleh kaunselor ke, oleh ahli psikologis ke, sebagainya, okay? Dan benda tu perlukan satu bentuk professional regulation lah, maksudnya perlu ada limit lah, ada had-had dan batas-batas tertentu. Tapi mungkin jawapan lebih tepat, tak tahulah kalau saya silap faham soalan ke macam mana, lebih kepada bentuk sokongan awal, okay, mekanisme first aid. Kita memang ada satu modul yang kita panggil sebagai PFA ataupun apa ni, psychological first aid. First aid psikologi kepada orang-orang yang kita bangunkan untuk keadaan bencana alam dan sebagainya. Okay? Antara 3 komponen utama dia apa dia? 3L, which is link, listen and apa dia tu habis? Look, listen and link, right? Ada PFA. So ada 3 ni kan. Apa ni? Biasanya kita nak support orang dengan menggunakan PFA ini adalah dengan cara kita sensitif dengan dia punya kesusahan, kita dengar dia punya apa masalah dia dengan cara non judgemental, dan juga kita tolong linkkan dia kepada bentuk-bentuk pertolongan yang praktikal. Okay? Kadang-kadang pertolongan ini tak semestinya dalam bentuk ubat ataupun dalam bentuk jumpa doktor psikiatri. Kadang-kadang benda-benda yang sangat praktikal lah. Contohnya macam sekarang ni banyak orang stres sebab tak ada kerja, tak cukup makan. So apa bantuan praktikal dia? Itu kita channelkan bantuan-bantuan orang nak bagi bantuan makanan dan sebagainya. So saya ingat itulah bentuk psychological first aid yang paling efektif, which is kita sambungkan orang dalam kesusahan kepada bentuk-bentuk bantuan yang berkaitan dengan orang tersebut. Okay, so ni ada satu soalan dari Facebook. Yang penanya ni ialah seorang kaunselor di sebuah universiti. Jadi kaunselor ni ada melakukan webinar suicide awareness. Tajuk webinar tu pun suicide awareness. Jadi dia telah terima email dari student yang merasakan tajuk itu membuatkan beliau triggered. Jadi ada tak idea untuk topik yang mengelakkan mereka-mereka ni triggered? Okay. Untuk soalan trigger tak trigger ni, saya ingat soalan yang agak sensitif. Sebab saya sendiri pun, kita pakai tajuk understanding suicide kan. For all we know, ada orang trigger dalam perbincangan kita pada hari ini. Walaupun sebenarnya kita cuba nak bagi bentuk kesedaran ataupun bentuk education kepada masyarakat umum tentang suicide. So, untuk jawab soalan tersebut, saya ingat memang benda tu dia bukannya benda yang absolute, bukannya benda yang mutlak. Kalau kita nak elakkan trigger, mungkin ada orang tu boleh trigger dengan benda yang sekecil-kecil. Benda yang trigger, walaupun kita dah cuba buat langkah yang sehabis baik untuk elakkan. Secara amnya, saya cakap, macam yang saya cakap tadi, ada beberapa guideline am yang dikeluarkan oleh KKM untuk pengamal media tentang cara nak cerita pasal suicide sebagainya yang tak begitu spesifik dan detail untuk elakkan orang belajar pasal suicide. Tapi kita kena balance balik. Balance between triggering people and between kita nak benefit lagi banyak orang yang boleh ambil manfaat daripada kita punya education yang about suicide. Saya bagi contoh tentang penagih dadah. Okay? Penagih dadah, contohnya penagih dadah ni yang pernah ambil dadah jenis apa-apalah. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kadang-kadang penagih dadah, saya bagi contoh penagih dadah jenis heroin. Okay? Untuk orang tu dia rasa sangap, walaupun dia dah lama tak ambil dadah, apa yang dia perlu buat cumalah dia naik kereta pergi dekat tempat lama pernah dia lepak dengan kawan dia. Kan? Ataupun kadang-kadang masa zaman dulu, masa zaman dia tengah ambil dadah, dia pernah dengar lagu kan. Lagu Bob Marley ke, lagu apa-apalah yang kalau dia nak guna dadah, dia akan dengar lagu-lagu tertentu. Okay. Kadang-kadang bila lagu ni naik dekat radio sahaja, orang tu boleh trigger dia untuk dia ambil dadah. Dia akan rasa rindu zaman-zaman dia guna dadah dengan kawan-kawan dia dengar lagu spesifik ni kan. Lagu tu boleh jadi lagu yang sangat innocent lah. Lagu Siti Nurhaliza ke tiba kan. So siapalah kita nak cakap kita kena ban lagu Siti Nurhaliza kat sini. So saya guna contoh yang agak ekstrim kat sini. Tapi point saya adalah kadang-kadang trigger tak trigger ni boleh jadi benda yang sangat vague, boleh jadi benda yang di luar kawalan kita. So akhirnya saya cuba nasihatkan kepada kaunselor ni, gunakanlah pertimbangan sendiri, kebijaksanaan sendiri untuk kita timbang antara kemanfaat kita boleh beri kepada orang dan juga
kesan negatif trigger kepada seorang individu tersebut. Dengan syarat kita patuhilah nasihat-nasihat yang saya dah cakap tadi lah. Okey, ni ada soalan lagi. Assalamualaikum, untuk buat test behavior test bagaimana? Saya ingat dia mungkin refer kepada BCA tu kot, yang behavior chain analysis. Benda tu part of rawatan clinical psychologist ataupun psychiatrist lah. So untuk dia buat test-test macam tu saja, saya tak tahu macam mana dan dia boleh dapatkan benda tu lah. Okay. Saya tak dapat jawab soalan. Jadi apa yang nak buat bila kita nak call, nak minta support tapi kita rasa diorang pun ada masalah, menyusahkan, jadi beban lah dan lain-lain, sampai satu saat memang kita tak tahu nak buat apa-apa dah. Okay, ini adalah satu masalah di mana seorang tu dia rasa macam dia bermasalah tapi dia tak sampai hati nak bebankan orang lain dengan masalah dia kan. So apa cara dia kan? Kadang-kadang boleh jadi benda ni beranggapan. Okay? Mungkin orang tu nak tolong kita sebenarnya, tapi kita sendiri yang anggap orang tu kita punya masalah ni akan menyusahkan dia. So ini membuatkan kita lebih rela pendam masalah kita. Tapi sebenarnya kalau kita cuba nak berkomunikasi, kita boleh minta izin, kita jaga boundaries bila dalam kita berhubung dengan orang lain. Kebanyakan orang, kalau kita betul-betul dalam kesusahan, banyak orang nak dengar tentang masalah kita. Okey, kalau kita rasa kita berada dalam keadaan yang tak ada orang nak dengar masalah kita, saya ingat itulah waktu di mana kita kena dapatkan khidmat profesional lah. Kalau kita rasa betul-betul kita terperangkap dan tak ada orang nak dengar masalah kita. Right. So saya rasa mungkin tu saja soalan yang ada dekat Facebook pun. Saya tengok dah tak ada soalan. Okey, jadi masa pun dah 4 suku. Jadi mungkin kita akan tamatkan sesi webinar Mentari di Rumah Anda kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Dr. Hazrin atas perkongsian dan juga telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh peserta. Jadi kita sampai sini saja sesi kita pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Okey, terima kasih kerana terus menyokong Mentari Selayang dan terus mengikuti program Mentari di Rumah Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Okay, terima kasih Hafiz. Terima kasih semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.